Baiklah hadirin sekalian, bagi meneruskan forum kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan barisan panel kita pada malam ini. Tak kenal maka tak cinta. Panel kita yang pertama, yang dihormati Dr. Idris Mat Nor, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Latihan, Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri. Dan panel kedua jemputan pada hari ini adalah yang berbahagia Datuk Jaafar Mahat, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Negeri Selangor. Hadirin hadiran, saya ingin menceritakan sedikit berkaitan forum pada malam ini. Sebenarnya hadirin, di dalam forum ini kita akan mengupas dan merungkai berkaitan gagasan Satu Malaysia, pelaksanaannya dan juga bagaimana aspek integriti di dalam gagasan Satu Malaysia itu dikaitkan dengan perpaduan bagi memacu wawasan 2020 di mana negara Malaysia merupakan sebuah negara maju kelak. Baiklah, saya ingin turut menceritakan berkaitan dengan Satu Malaysia di mana saya percaya hadirin-hadirin sudah cukup mengetahui tentang gagasan Satu Malaysia ini. Satu Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan kepada beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Di mana sebenarnya hadirin-hadirat sekalian, di dalam gagasan Satu Malaysia ini, ia merupakan pemacu kepada pencapaian wawasan 2020 di mana ia didukung oleh 3 teras perpaduan dan 8 nilai aspirasi. Dan kita akan dengarkan mengupas lebih lanjut berkaitan gagasan Satu Malaysia bersama panel kita sebentar lagi. Hadirin hadirat, apabila kita berbicara dengan tentang Satu Malaysia, kita juga ingin mengetahui bagaimana cara untuk memastikan gagasan Satu Malaysia berjaya dicapai. Jadi untuk menjawab soalan itu, kita memohon menjemput panel pertama kita yang dihormati Dr. Idris untuk mengupas persoalan itu. Dipersilakan Dr. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bahagia dan bersyukur kepada tim Cik Jaya Maran, Datuk Jaafar, tuan-tuan dan puan sekalian. Satu Malaysia ini telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat PM pada 3 April 2009, dah lebih 2 tahun, dan dia merupakan penerusan daripada gagasan ataupun ke arah mencapai negara maju 2020 yang telah disasarkan oleh Yang mantan yang berbahagia Tun Mahathir Mohamad. Dan kalau nak mudah faham, Satu Malaysia ini satu Malaysia, 2 asasnya, iaitu perlembagaan dan rukun negara, 3 teras perpaduan, kenegaraan, penerimaan dan keadilan sosial, 4 nilai murni, hormat menghormati, rendah hati, kesederhanaan, budi bahasa, dan 8 nilai aspirasi, budaya ilmu, ketepatan, berprestasi tinggi, inovasi, integriti, kesetiaan, kebijaksanaan dan ketabahan. Jadi mudahnya tuan-tuan dapat hafalkan Satu Malaysia 1, 2, 3, 4 dan 8. Selesai faham kan? Dan sebenarnya kalau kita lihat dia lebih kepada kemanusiaan, penerimaan, kita menekankan perpaduan. Hari ini kita lihat negara kita ini, kita kena terima bahawa apa yang ada ini sebagai takdir atau destiny. Dan tak boleh timbul lagi persoalan bahawa ada orang datang daripada mana dan sebagainya, sebab semua kita di sini ada maikat. Jadi maikat itu lesen untuk mengatakan bahawa kita ada hak sama semua orang kat negara ini. Dan sudah pastilah kesemua ini memang tak setia pada negara ini. Dan bila menyebut negara maju, ada orang kata selepas 2020 berlaku. Sebenarnya Satu Malaysia ini dia lebih melebihi 2020 sehingga selama-lamanya, iaitu untuk menjadi negara maju, dia perlulah juga kita mengambil kira tentang pendapatan dan aspek ekonomi. Setakat ini statusnya ialah setelah 2 tahun lebih digagas oleh Yang Berhormat PM, telah terdapat sekarang pelaburan ke negara ini bernilai
bernilai 100 bilion ringgit dan termasuk peluang pekerjaan kepada lebih 300,000 penduduk di negara ini. Ya, itu setakat ini, itu pelabuhan yang masuk ya, dan ianya adil tanpa mengira negeri itu negeri parti mana-mana pemerintah tak di masalah. Semua diberi sama rata. Itu maksudnya ya. Itu permulaan saya, Puan Moderator. Terima kasih kepada Doktor di atas ulasan sebentar tadi berkaitan dengan Satu Malaysia. Dan dengan itu kita beralih kepada panel kita yang kedua, yang berbahagia Dato' Jaafar, untuk mengupas salah satu aspek di dalam Satu Malaysia, iaitu integriti. Saya percaya hadirin-hadirat sangat berminat untuk mendengar tentang integriti. Jadi pohon yang berbahagia Dato' untuk mengulas tentang integriti adalah asas kepada perpaduan, dan bagaimana dengan integriti itu, keruntuhan integriti itu sendiri boleh menjejaskan perpaduan. Kita pohon yang berbahagia Dato' untuk berkongsi dengan kami semua di sini berkaitan integriti. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Dato' Syahrul Nizam, Pengerusi Persatuan Pertubuhan Pendidikan Pencegahan Rasuah Malaysia, sahabat saya Dr. Idris Makno, Timbalan Ketua Pengarah Dewan Perkhidmatan Negara, Encik Jaya Rahman, Pengerusi Pertubuhan Pendidikan Pencegahan Rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, integriti ni kalau dalam bahasa mudahnya adalah kita patuh kepada nilai-nilai yang baik, iaitu moral. Apa nilai baik? Iaitu jujur, amanah, kita bercakap benar, adil. Itu adalah integriti. Macam mana rasuah pula? Rasuah adalah sebaliknya. Dia adalah penyalahgunaan kuasa bagi tujuan peribadi seseorang. Dalam rasuah ni berlaku, dia adalah satu yang terbalik pada integriti. Jadi bermaksud kalau tuan-tuan melakukan rasuah, tuan ataupun sesuatu orang yang melakukan rasuah, ia adalah bertentangan dengan integriti, iaitu nilai-nilai moral yang kita percaya, iaitu yang macam mana yang saya sebutkan tadi, amanah, jujur, mementingkan rakyat. Dalam kes rasuah dia ada dua orang. Dia adalah satunya dua pihak. Satunya adalah penerima rasuah. Penerima rasuah ni adalah orang-orang selalunya dikaitkan dengan mereka yang mempunyai kuasa. Penerima rasuah ini boleh dianggapkan seseorang yang sanggup menjual kuasa yang ada padanya untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan ini adalah dalam bentuk dia menerima sesuatu imbuhan untuk diri dia sendiri. Salah satu lagi, tuan-tuan kena ingat, dalam rasuah, pemberi juga adalah orang yang bersalah. Pemberi dalam hal ini ialah orang yang sanggup membeli kuasa daripada sesuatu dengan menawarkan yang apa yang kita panggil sesuatu. Kalau dalam istilah rasuah kita panggil suapan. Dalam hal ini tuan-tuan, dalam hal rasuah, penerima dan pemberi adalah kedua-duanya bersalah. Dalam akta kita, ini bergantung siapa report dulu. Dalam hal ini kita dapati, kalau tuan-tuan tengok, kita akan dapati penerima je salah. Sebab dalam hal ini pemberi yang melaporkan rasuah, sepatutnya sebagai orang yang diberi kuasa, orang yang ditawarkan rasuah perlu melaporkan kepada kita. Dan hal ini dinyatakan dalam akta kita sendiri, iaitu kegagalan untuk melaporkan sebarang tawaran rasuah adalah menjadi satu kesalahan dan boleh didenda di bawah akta kita. Okey. Dari segi perpaduan pula, rasuah ni
telah menjadi satu isu nasional, di mana rasuah telah menimbulkan satu ketidakpercayaan antara sesuatu golongan kepada golongan yang lain, antara contohnya golongan kaya dan golongan yang miskin. Dalam hal ini tak salah menjadi kaya, tetapi adalah salah jika tuan-tuan menggunakan kekayaan untuk memberi rasuah kepada orang-orang yang berkuasa, dan di mana dalam hal ini telah menidakkan kuasa pihak-pihak yang sepatutnya menerima hak mereka. Dengan duit yang tuan-tuan ada, mereka telah membeli kuasa pada pihak tertentu dan menidakkan kuasa orang lain. Contohnya dalam hal-hal tender, di mana mereka-mereka yang mempunyai wang dapat memonopoli sesebuah tender atau sesebuah projek yang mana, dan ini menyebabkan mereka-mereka yang layak atau mempunyai hak telah digenapikan hak mereka. Setakat itu dululah saya ingat definisi tentang rasuah dan juga integriti. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk. Bila kita menyebut tentang gagasan satu Malaysia, rasuah, integriti, ini semua merupakan perkara yang merupakan isu semasa kini, dan timbul, saya percaya timbul di minda hadirin hadirat sekalian berkaitan dengan subsidi juga. Jadi di sini forum ini juga kita akan mohon kepada pihak panel pertama kita, Doktor, untuk menceritakan sedikit berkaitan subsidi. Betulkah, Doktor, negara kita ini adalah negara yang masih mengamalkan pemberian subsidi cara lama, Doktor? Okey, terima kasih. Sebelum saya lupa, bola sekarang, status bola sepak kita Malaysia dan Singapura sekarang 5-3. Kalah Malaysia. Tapi berlebih lagi. Kita tadi skor yang first half tu ialah 26 saat, skor sebiji. Lepas tu Singapura bantai 4. Lepas tu second half sekarang, status sekarang 5-3. Dan kita harapkan akan draw. Ya. Okey. Harimau melawan dengan singa sekarang. Singa bunyi aum, harimau pun aum juga, tak apalah. Okey, sebelum itu saya ingatkan bahawa negara kita memang telah bersedia, sebelum sejauh subsidi tadi, telah bersedia untuk maju. Contoh, Bandar Raya Kuala Lumpur baru-baru ini telah diiktiraf sebagai bandar yang antara terbaik, nombor 48 di dunia sekarang ini. Nombor 48 ranking dunia sekarang di Kuala Lumpur. Dan dijangka ke Kuala Lumpur ini pada tahun 2020 akan menjadi kota metropolitan yang akan menjangkau ke Kelang, Shah Alam dan juga Kuala Lumpur, dan penduduknya 5 juta sekarang, dan dia mungkin merebak terus ke Negeri Sembilan dan juga ke Melaka. Jadi kalau itu berlaku, pembangunan begitu, maka dia akan menjadi antara kota metropolitan antara terbesar di dunia tidak lama lagi. Di samping itu, di segi prasarana, infrastruktur kita sudah bersedia untuk jadi negara maju. Cuma kita perlukan sedikit lagi tentang pendapatan perlu ditingkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan soalan tadi subsidi, sebenarnya kebanyakan negara, hampir semua 176 buah negara telah tidak lagi ada subsidi seperti mana Malaysia buat hari ini. Ada 2 jenis subsidi. Yang pertamanya, subsidi dipanggil langsung. Artinya kerajaan negara tertentu akan berikan duit atau bantuan kewangan kepada kumpulan-kumpulan atau rakyat yang perlu diberi bantuan kewangan. Itu langsung. Satu lagi, subsidi tidak langsung. Artinya kerajaan akan top upkan harga barangan. Contohnya kalau gula, kita ambil gula sekejap, saya tengok dalam ni. Okey. Gula harga sebenar adalah RM2.40 1 kilo. Di pasaran sekarang RM2.30.
kerajaan top up 10 sen bagi setiap kilo, yang duit itu dibayar kepada penjual dan pembekal gula. Itu maksudnya top up. Kalau terlihat tuan-tuan dan puan-puan ya, purata setahun kerajaan belanjakan 23 bilion ringgit, bilion bukan juta, bilion ringgit setahun untuk subsidi. Kerajaan perlu bayar sebanyak itu kepada pembekal atau penjual barangan supaya harga dapat dijual dengan harga yang rendah. Contoh ya, tuan-tuan ya, bajet subsidi 23 bilion itu bersamaan dengan perbelanjaan 5 tahun untuk pembelian senjata untuk pertahankan negara ini. Setahun boleh cover 5 tahun bajet untuk pembelian selamatan negara. Contoh. Dan gula ya, 1 tahun kurang lebih kerajaan kena belanjakan 789 juta ringgit. Tengok bagaimana gula, ramai betul orang dengan gula ya. Ya, subsidi. Dan subsidi ini 789 juta ini boleh beli 5.2 juta basikal kepada murid-murid sekolah yang tidak berkemampuan. Kalaulah kerajaan tak guna duit subsidi gula itu, kita boleh beli 5.2 juta basikal kepada anak-anak kita yang tak mampu beli basikal. Itu contoh. Ataupun jumlah 780 juta tadi gula saja subsidi ya setahun, kita boleh bina sebanyak 22,542 buah rumah kos rendah untuk rakyat miskin di negara ini. Bayangkan ya, sekarang kerajaan tak dapat buat begitu banyak kerana perlu beri subsidi untuk gula contohnya. Petrol RON 95 harganya RM1.90 di pump. Orang pakai BMW harga sama, orang pakai Honda Civic pakai sama, orang pakai motor kacai pun harga yang sama, orang luar negara pakai kereta di sini pun harga yang sama. Itu tidak adil sebenarnya. Yang perlu merasai nikmat ini orang negara ini. Oleh itu tidak adil kita berikan terus subsidi seperti itu sama rata semua orang. Tak boleh. Kita perlu beri kepada yang perlu saja. Saya tidak perlu dapat subsidi itu kerana saya mampu untuk beli RON 95 dengan harga pasaran. Sekarang ini harga sebenar RON 95 ialah RM2.33 1 liter. Harga jualan di pump, di Shell, Petronas, Esso di negara kita ialah RM1.90. Jumlah subsidi 486 juta setahun kerajaan top up membayar kepada pembekal. Nilai itu 480 juta tadi RON 95, kita boleh bina 41 buah sekolah yang bernilai satu sekolah 11 juta. Bayangkan, kita tak dapat buat sekarang sekolah itu kerana kita terpaksa bayar subsidi RON 95. Dan juga nilai tadi subsidi RON tadi 486 juta tadi boleh kita bantu bayar duit RM300 sebulan kepada OKU, kepada orang buta dan cacat untuk tempoh setahun. Ya, seramai 135,000 orang kita boleh bayar duit itu. Subsidi RON 95. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya telah berdosa guna duit orang lain. Orang yang kaya tidak perlu dapat subsidi itu. Contohnya, kita ambil juga hak orang lain. Satu contoh lagi, minyak masak. Minyak masak. Pecak pisau, minyak masak goreng-goreng tu lah. Harga sebenar RM3.50 1 kilo. Jualan sekarang di pasaran RM2.50 1 kilo. Jumlah subsidi top up kerajaan kepada pembekal minyak itu, penjualan itu ialah 813 juta tuan-tuan setahun. 813 juta setahun tuan-tuan 813 juta ini kita boleh bina 2 hospital, 14 tempat ibadah dan juga 12 kompleks rakan muda di negara kita ini. Nilai tadi. Tepung, goreng kuih, buat capati, buat macam-macam ni. Harga
Harga sebenar RM1.80 1 kilo, harga jualan RM1.35 sekarang ini. Kerajaan top up 45 sen 1 kilo. Jumlah subsidi tepung tadi 89 juta tadi boleh kita bina 254 buah sekolah makmal komputer di seluruh negara. Jadi tuan-tuan, banyak dosa kita buat menggunakan duit ini. Saja tu. Terima kasih. Segala kupasan daripada doktor, fakta yang cukup menarik yang selama ini mungkin boleh dikatakan kita ni mempunyai dosa-dosa besar kerana tidak mengetahui tentang fakta-fakta berkaitan subsidi ini, subsidi gula, subsidi tepung, subsidi petrol dan pelbagai lagi subsidi yang perlu kita ketahui nampaknya. Terima kasih doktor di atas perkongsian sebentar tadi, dan beralih kepada soalan yang seterusnya dan juga mungkin yang terakhir. Saya amat berminat dengan olahan ataupun kupasan yang berbahagia Datuk dalam sesi yang pertama tadi berkaitan penerima pemberi rasuah. Dan dengan itu saya ingin mengaitkan sikit dengan soalan saya dalam sesi kedua ini, Datuk. Soalannya cukup mudah untuk saya bicarakan. Bagaimana sebenarnya, Datuk, perbuatan rasuah boleh dihindar bagi meningkatkan perpaduan? Dipersilakan, Datuk. Rasuah ni, ada orang cakap rasuah ni baik. Sebenarnya rasuah adalah sesuatu yang buruk. Kalau ada yang mengatakan rasuah tu baik, itu adalah omong-omong kosong. Sebenarnya rasuah dia mewujudkan satu jurang antara kaya, meningkatkan jurang antara kaya dan miskin. Sebagai contohlah, rancangan rumah murah untuk rakyat. Kalau berlaku rasuah, kita dapati bahawa rumah yang sepatutnya diberi kepada orang miskin telah diambil secara salah oleh orang-orang yang mempunyai kuasa. Orang-orang yang mempunyai kuasa bukan dia nak duduk rumah murah ni. Dia sebenarnya ingin mencari keuntungan. Dia dah ada rumah besar. Rumah murah ni akan disewakan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini kita akan dapati yang miskin tak ada rumah, yang kaya yang ada rumah telah menyewakan rumah. Jadi kita dapati yang kaya akan bertambah kaya, yang miskin akan bertambah miskin. Jadi dalam hal ini kita akan dapati satu perasaan yang tidak puas hati antara orang miskin dengan orang kaya. Selain daripada itu, kita dapati rasuah akan menyebabkan kos akan naik. Sebagai satu contohlah, peniaga-peniaga akan terpaksa memberi rasuah kepada agensi tertentulah untuk pertama mendapatkan lesen. Yang kedua, kalau nak bawa barang dari satu tempat ke satu tempat perlu membayar sejumlah tertentu. Kalau tak, akan ditahan atas berbagai alasan. Dengan hal ini, tuan-tuan, didapati peniaga-peniaga terpaksa menaikkan harga barang, dan akibatnya kos yang bertambah ini terpaksa ditanggung oleh rakyat yang miskin. Satu contoh lagi ialah pembinaan. Contoh pembinaan apa-apalah, bangunan ataupun. Kalau kita bagi pembinaan bangunan ini kepada syarikat-syarikat yang tak layak, maka syarikat-syarikat ini akan membuat bangunan yang dia punya mutunya rendah. Akibatnya adalah selang beberapa tahun bangunan itu akan rosak, dan ini akan menjejaskan keselamatan dan juga meningkatkan kos bagi tujuan perbaikan. Salah satu lagi segi kesan kepada rasuah adalah dari segi keselamatan.
di mana dengan adanya rasuah, pintu-pintu utama masuk ke Malaysia telah dibolosi. Pertama, dengan bayar rasuah, dadah boleh masuk, senjata api boleh masuk, dan ini akan menjejaskan kita punya kualiti hidup kita. Jenayah akan bertambah, lepas tu kesan akibat daripada dadah akan menular kepada generasi muda kita. Jadi hal-hal begini, rasuah ini secara tidak langsung macam saya terang tadi akan menjejaskan perpaduan kita, di mana akan wujud satu prasangka dari pihak rakyat akan menyalahkan pihak-pihak yang berkuasa. Ini sepajulah gejala-gejala tidak baik ini boleh berlaku. So itulah sebabnya kita sebagai sebuah kerajaan, iaitu kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri, sangat menitik beratkan untuk membasmi rasuah. Seperti saya itu saja yang saya nak. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' di atas ulasan yang cukup banyak berkaitan dengan rasuah dan perpaduan. Baiklah, kita dengarkan sedikit berkaitan satu perkara, satu video klip. Hadirin hadirat, sebelum kita mendengar video klip ni, saya ingin berkongsi tentang satu analogi. Saya dapat bayangkan yang ingin saya berkongsi dengan hadirin hadirat berkaitan dengan satu Malaysia. Satu Malaysia ni sebenarnya hadirin hadirat, analogi cukup mudah. Kita anggapkan sebagai satu kapal. Kita semua hadirin hadirat adalah penghuni dalam kapal tersebut, anak-anak kapal yang terdapat dalam kapal tersebut. Kita adalah orangnya. Dan di dalam kapal tersebut pasti ada satu nahoda. Nahoda itu tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, jikalau bukan Perdana Menteri Malaysia kita, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Beliau merupakan nahoda kapal kita, dan kita merupakan anak-anak kapal yang sentiasa mendengar arahan daripada beliau. Manakala tuan hadirin hadirat sekalian, kapal tersebut mempunyai dinding-dinding kapal. Dinding-dinding kapal itu dapat saya analogikan, saya andaikan sebagai 3 teras perpaduan dan juga 8 nilai aspirasi, di mana 3 teras perpaduan adalah penerimaan, kedua prinsip kenegaraan, dan ketiga keadilan sosial. Dan turut juga disokong, iaitu dinding-dinding kapal tersebut disokong ataupun kita anggapkan sebagai 8 perkara, iaitu 8 nilai aspirasi. Yang pertama, budaya prestasi tinggi. Yang kedua, budaya ketepatan. Ketiga, budaya ilmu. Keempat, integriti. Kelima, ketabahan. Selanjutnya, kesetiaan. Di mana semuanya kapal ini, jika mana kita mengamalkan prinsip ini secara bagus, secara cukup, maka ia akan jadi kukuh. Jikalau kita tidak mengamalkan secara baik, tidak ada integriti, tidak ada prestasi tinggi, tidak ada budaya ilmu, tak nak belajar macam-macam, main buat sukati saja, maka apa yang terjadi pada kapal tersebut? Maka dinding-dinding itu akan retak dan boleh masuk air di dalam dinding-dinding tersebut. Bila boleh masuk air, maka kapal akan tenggelam. Maka apa terjadi pada anak kapal? Kita adalah anak kapal tersebut, maka kita pun turut tenggelam. Maka bila kapal tenggelam, kita tenggelam, negara maju pun tak dapatlah kita pergi. Kapal tu nak pergi negara maju, nak pergi satu pulau, pulau tu negara maju, maka kita tak dapat nak pergi. Bila kita tak dapat pergi, siapa yang salah? Itu adalah kerana kita tidak mahu menjaga dinding-dinding tersebut. Kenapa kita tak nak mengamalkan nilai-nilai tersebut? Bila tak nak nilai, tak nak amal, maka rosaklah kapal tersebut, kita pun tenggelam, kita akan hancur. Begitu juga dengan negara kita. Kalau kita sendiri ni tidak mahu mengamalkan nilai-nilai ini, siapa lagi yang mahu amalkan? Maka negara akan tergadai. Maka apabila negara tergadai, siapa yang akan hilang segalanya? Kitalah yang akan hilang segalanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, dengan pengamalan segala perkara yang dapat di dalam gagasan satu Malaysia,
Dengan pengamalan yang baik, kita akan mengekalkan kemerdekaan yang sedia ada. Dan saya percaya dengan konsep ataupun ikrar yang boleh kita katakan, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, di mana dituntut pada semua orang. Saya percaya kita akan mengekalkan kemerdekaan yang sedia ada ini, dan kita akan seterusnya duduk sebumbung bersatu padu walaupun berbagai bangsa agama di dalam satu negara untuk mencapai kemajuan. Baiklah hadirin hadirat, kita akan dengarkan satu video klip yang cukup menarik untuk kita lihat dan juga kita akan dengarkan. Kita nantikan ia. Kita serahkan kepada pihak yang dihormati Dr. Idris untuk meneruskan. Sekejap saya di bawah tuan-tuan saya dah pasang video internet rumusan saya. Tapi komputer ni mungkin setengah dari komputer saya adjust sekejap. Bagi 1 minit, I'm sorry. Sementara itu, saya nak maklumkan bahawa sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak orang samakan orang Malaysia ini seperti Malaysia. Itu problem tu. Malaysia dia lain. Malaysia ini kata nak jawab ini 700 orang, saya ada duit 700 ringgit, saya akan bagikan setiap orang 1 ringgit satu. Satu Malaysia, bezanya ialah saya akan tengok dulu siapakah di antara kita ini yang perlu lebih duit. Sebab mungkin anak tuan di sini anak 5 orang, yang ini anak 2 orang misalnya, saudara ini, yang ini tak ada lagi ni, belum kahwin lagi, silap pula. Sana tu mungkin anak 1 orang, jadi saya perlu lebih peraturan ini sebab anak 5 orang. Tak ada beri RM1. Itu maksudnya beza antara Malaysia dengan satu Malaysia. Satu Malaysia kita ambil kira ke semua perkara ini bergantung pada beban yang ini. Kita bagi lebih sedikit kepada orang yang ada baik. Okey, setuju kan? Pasang ya. Ini menarik ya. 2 video klip pendek. Satu ialah waktu PM angkat sumpah. Lepas tu dia umumkan satu Malaysia. Lepas tu pula lagu Roy satu Malaysia. Jadi lagu nanti tuan-tuan semua bangun, kita nyanyi sekejap sebab saya tahu tuan-tuan perempuan lapar. Kita bagi keluar angin dulu, nyanyi dulu. Lepas tu sikit lagi saya pasang lagu Malaysia boleh. Tunjukkan video ada slide, ceritakan tentang kekuatan negara ini. Boleh tak tercapai satu Malaysia? Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak sudah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menimpahkan kepercayaan dan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan kelembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi.
Saya Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagai mana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang Tuan Agung. Dengan ini, saya mengajak seluruh warga untuk sama-sama melaksanakan satu transformasi besar buat negara dengan semangat satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Saya panjatkan doa kehadrat Ilahi supaya terus dikurniakan kekuatan, kemudahan serta hikmah dalam menjalankan amanah besar ini. Dengan izin Allah juga, marilah kita memulakan langkah perjalanan hebat ini bersama-sama. Sekali lagi perarakan pelbagai kaum di Malaysia, Melayu, Cina, India dan juga kaum etnik Sabah, Sarawak serta orang asli turut mengiringi perarakan logo, replika logo Satu Malaysia ini yang setinggi 16 kaki, dan yang membuat Perdana Menteri akan melancarkan logo ini dengan melengkapkannya dengan meletakkan Malaysia di atas logo itu. Dan kalau anda dapat saksikan pada ketika ini sahabat, dari mana logo ini dibawa dan diaraksi oleh Jemaah Menteri. Ya, diarak oleh Jemaah Menteri kita dari berbagai kaum. Kita dapat lihat yang dapat berhormat Tan Sri Dr. Konsul Kun turut serta bersama dengan dari jauh ya, diiringi sendiri oleh orang nombor 1 di setiap kementerian. Itu sudah pasti. Ini semangat yang kita mahukan dan kita ingin terapkan kepada anda semua supaya anda sama-sama dapat saksikan pelancarannya sebentar saja nanti, dari dalam masa lebih kurang berapa saat saja lagi. Ya, dan kami harap ya daripada anda di rumah, gunakanlah logo Satu Malaysia ini untuk melambangkan erti paduan kaum di Malaysia ini sebenarnya yang memangnya sehati sejiwa menuju ke arah satu halah tuju yang gemilang. Logo Satu Malaysia nombor 1 seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, tiada nombor yang lebih besar daripada nombor 1. Ya, dan kalau anda dapat saksikan secara jelas menunjukkan bahawa bila diarakkan oleh menteri-menteri kita, memberi contoh bahawa kita rakyat Malaysia, kita umpamakan itulah rakyat Malaysia yang berada di bawah yang berharap mengangkatnya Satu Malaysia, logo Satu Malaysia yang akan dilancarkan sebentar saja nanti, dibawa bersama-sama, dan itu sebenarnya konsep yang dibawakan supaya kita semua, seluruh rakyat Malaysia dapat bersatu padu untuk menjayakan, supaya kita dapat menggunakan lagi semangat setiakawan perkauman di negara kita. Ya, dan seperti yang kita dengar daripada juruacara, semangat gotong royong untuk ditunjukkan. Gotong royong ini juga merupakan satu entiti ataupun identiti untuk rakyat negara ini yang sememangnya dari dulu bekerjasama bagi menjayakan suatu projek di kampung, walaupun projek itu kecil saja seperti membersihkan kawasan sekitar kampung, tapi gotong royong itu semangat yang mungkin kita di kota sudah pun lupa, tapi harus sentiasa dikenang-kenangkan. Dan ini dia saudara, pelancaran rasmi logo Satu Malaysia oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kita saksikan. Satu Malaysia mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berikrar, berfikir, dan ada visi. Harapan kami semoga rakyat Malaysia bersatu seperti yang konsep kami nyatakan, Satu Malaysia. Pendapat serta Satu Malaysia boleh mengeratkan hubungan perpaduan antara rakyat Malaysia. Other than that, I think only that. Di bawah satu payung? Boleh, for sure can. If we work hard, we can work for 2020, bawah satu produk. Harapan nak menjadikan semua rakyat Malaysia berpadu untuk memajukan negara kita. Okey.
di atas pementasan video klip sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi forum pada hari ini, saya ingin membuat sedikit rumusan berkaitan dengan forum pada hari ini. Seperti mana laungan di dalam lagu Satu Malaysia tadi, begitu juga semangat hadirin hadirat dan ke saya juga yang berada di atas pentas ini. Dan saya berharap semangat itu akan terus dikekalkan dengan pengamalan nilai-nilai Satu Malaysia hingga ke akhir hayat kita. Tanggungjawab kita cukup besar. Jikalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab itu daripada hati kita, maka gagallah Satu Malaysia itu. Jikalau gagal Satu Malaysia, maka gagallah kita dalam mempertahankan ataupun menjadi benteng negara. Maka apabila gagal segalanya, hadirin hadirat sekalian, maka gagallah negara kita untuk menjadi sebuah negara maju. Ingatlah hadirin hadirat, tanggungjawab adalah di tangan kita. Baiklah hadirin hadirat, dengan itu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita pada malam ini. Yang dihormati Dr. Idris Mano, Timbalan Ketua Pengarah Latihan Biro Tatanan Negara, Jabatan Perdana Menteri, dan juga yang berbahagia Datuk Jaafar Mahat, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Negeri Selangor. Dan hadirin hadirat, dengan itu berakhirlah forum kita pada malam ini dan saya menyerahkan kembali kepada saudari pengurusi majlis. Sekian.